Assalamualaikum anak-anak pelajar cikgu. Pada minggu ini, cikgu mengajar tajuk pendidikan seni visual tingkatan 1, topik bab 16 iaitu motif, idea dan konsep. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak cikgu bersedia dan dapat mengikuti topik ini dengan sebaiknya. Jadi sebagaimana biasa, cikgu mahu anak-anak pelajar memahami topik kita kali ini iaitu memahami teori motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya. Seterusnya, daripada topik ini juga, anak-anak pelajar cikgu boleh mengeksplorasi dan mengaplikasi kaedah pembentukan dan perkembangan motif, idea dan konsep. Yang ketiga, objektifnya ialah anak-anak pelajar cikgu dapat menzahirkan motif, idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Manakala objektif yang keempat iaitu yang akhir, anak-anak pelajar cikgu boleh menghasilkan hasil karya seni visual berpandukan teori dan pemahaman tentang motif, idea dan konsep. Sekarang kita pergi kepada definisi motif, definisi idea dan definisi konsep. Jadi secara umumnya, apabila kita membincangkan motif, ia adalah merujuk kepada hal benda yang diaplikasikan dalam penghasilan seni. Ini bermaksud motif di sini definisinya adalah hal benda yang diaplikasikan dalam penghasilan seni. Manakala definisi idea pula adalah merupakan buah fikiran yang tercetus hasil rangsangan. Buah fikiran yang tercetus hasil rangsangan minda kita untuk melaksanakan hasil karya tadi. Kemudian definisi konsep pula ialah hasil daripada idea yang terbentuk, jadi hasil daripada gabungan pelbagai nilai yang dihayati daripada alam sekeliling dalam penghasilan seni. Jadi ketiga-tiga perkara ini iaitu motif, idea dan konsep nanti akan memberikan impak yang baik di dalam penghasilan karya anak-anak pelajar. Jadi secara umumnya kita boleh lihat peranan motif, idea dan konsep ini ia merupakan sebagai satu dasar panduan ataupun tujuan ataupun matlamat yang dijadikan sebagai asas dalam penghasilan karya anak-anak pelajar cikgu. Jadi kita perlu ingat apa yang kita hasilkan nanti perlulah berpandukan kepada apa yang difikirkan oleh anak-anak mengikut motif, idea dan konsep. Apa tujuannya kita menggunakan aplikasi motif, idea dan konsep? Jadi secara umumnya, yang pertama, apabila kita lihat motif dalam seni halus dan seni reka, ia merujuk kepada hal benda, yang mana hal benda yang dipilih oleh pengkarya-pengkarya biasanya untuk bertujuan di sini berpandukan kepada idea dan konsep karya mereka. Jadi sebelum pengkarya memastikan apa yang hendak dihasilkan, jadi hal benda terlebih dahulu dipilih oleh mereka berdasarkan sama ada motif ini dalam seni halus dan seni reka. Kemudian kita lihat contoh sebagaimana pengkarya pion anak bumbung di sini, tajuknya ialah moyang tenun jerat harimau, yang mana contoh motif ini dalam seni halus mengambil idea dan konsep harimau sebagai pahlawan rimba bagi masyarakat kaum asli Mahmeri. Jadi pengkarya ini menggunakan idea dan konsep harimau, maka terhasillah sebagaimana yang anak-anak pelajar lihat arca moyang tenun jerat harimau. Kemudian tujuan aplikasi yang kedua biasanya dilihat di dalam motif dalam seni karya kraft di sini, yang terhasil di dalam gaya bentuk organik ataupun geometrik. Ia merupakan suatu unsur asas dalam gubahan ataupun tata rias karya yang dihasilkan, dan tujuannya adalah sebagai fungsi hiasan, sebagai fungsi hiasan
yang melengkapi fungsi gunaan sesuatu produk. Maknanya motif yang digunakan dalam karya seni kraft di sini sama ada dalam bentuk organik ataupun geometrik yang berfungsi supaya produk ataupun hasil karya yang dihasilkan itu melengkapi fungsi gunaan terhadap penghasilan yang dilakukan oleh pengkarya. Itu adalah tujuan aplikasi, motif, idea dan konsep. Ini contoh kalau anak-anak pelajar cikgu lihat ya, contoh motif dalam seni karya, seni kraft di sini, motif ada kain songket yang mana karya ini menggunakan motif sama ada menggunakan kalau kain songket ini adalah menggunakan motif flora ya. Jadi menghasilkan corak yang cantik kepada gubahan yang dihasilkan. Jadi secara umumnya bila kita lihat tujuan aplikasi ini, ia memberikan impak kepada penjanaan idea. Jadi melalui aplikasi motif, idea dan konsep ini menghasilkan penjanaan idea yang secara langsung akan memudahkan penetapan objektif, tujuan dan penentuan tema karya yang dihasilkan oleh karya kita. Jadi anak-anak pelajar bila untuk hasilkan karya, bila menggunakan aplikasi motif, idea dan konsep ini, hasil yang kita hasilkan nanti untuk membuat pembentangan kefahaman kepada tajuk ini, iaitu tajuk motif, idea dan konsep, lebih terserahlah dan menghasilkan karya yang baik ya. Dan secara umumnya, mengapa anak-anak pelajar perlu fahami aplikasi motif ini ialah hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar nanti akan dapat menzahirkan perasaan ataupun hasil karya ini boleh berkongsi identiti pelukis ataupun boleh menzahirkan kepercayaan ataupun anak-anak pelajar melalui penghasilan karya tadi mewujudkan penciptaan sesuatu yang baru ataupun hasil karya yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar boleh boleh menyampaikan maklumat berkenaan hasil yang dihasilkan oleh anak-anak. Itu adalah secara umum tujuan motif. Okey. Jadi bagaimana kaedah pembentukan motif, idea dan konsep tadi? Jadi di sini untuk pembentukan dan proses perkembangan motif, idea dan konsep, ia melibatkan beberapa kaedah, antaranya ialah mengamalkan dari segi bentuk, persepsi ataupun pertimbangan estetik dan analisis ataupun juga melalui penerokaan dan pemerhatian. Jadi ini antara contoh sumber inspirasi motif sebagaimana corak dihasilkan melalui corak flora, corak fauna ataupun geometri dan kosmos ya. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada tugasan untuk minggu ini. Jadi di sini tugasan cikgu inginkan anak-anak pelajar cikgu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Cari dan gunakan kata kunci dalam petak-petak yang disediakan sebagai panduan. Ini adalah beberapa soalan ya. Jadi berpandukan kotak yang cikgu nyatakan pada slide ini. Anak-anak cuba aplikasikan daripada soalan yang diberi untuk mendapat jawapan kepada tugasan yang cikgu berikan. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar cikgu memahami dengan jelas apakah motif, idea dan konsep bagi tajuk bab 16 yang cikgu ajar pada minggu ini, dan cikgu mengharapkan anak-anak pelajar cikgu sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Jadi itu sahaja untuk minggu ni. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih pada anak-anak pelajar kerana mengikuti pembelajaran cikgu. Sekian, terima kasih.